Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam IQGM peneraju kecemerlangan pendidikan guru di taraf dunia. Warga Dewan sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat kurniaannya kita dapat berdiri dalam forum bicara ilmu bersama saya Al-Irfan bin Abdul Aziz. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada pagi ini, izinkan saya kita sedia maklum bahawa sastra merupakan medium pengantaraan pendidikan yang perlu dipandang tinggi. Justru kewujudan sastra perlu diperkembangkan dengan melalui penerbitan buku-buku yang sesuai dengan karya sastra. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu Sastra dalam Penerbitan. Buku terbitan kami pada kali ini yang kami ingin ketengahkan ialah Sang Singa yang Pemalas. Buku ini adalah terbitan mengisahkan sang singa yang hanya duduk di dalam gua. Dia malas hendak pergi berburu walaupun dia berasa sangat lapar. Haiwan lain berasa simpati terhadap sang singa tersebut. Baiklah, sebelum saya mengupas lebih lanjut berkaitan forum kita pada kali ini, di sebelah kiri saya iaitu panel pertama kita pada kali ini, iaitu saudara Faiz bin Ahmad. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Seterusnya di sebelah kiri saya iaitu saudara Adlan Hakimi bin Muhammad Hafizan. Apa khabar saudara? Okey. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, kita teruskan dengan soalan pertama kepada panel pertama kita pada hari ini, iaitu saudara Faiz. Soalan saya, apakah kritikan yang boleh dibuat oleh saudara dalam penerbitan buku ini? Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis iaitu saudara Al-Irfan dan Al-Aziz. Okey, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita masuk dulu kepada maksud perkataan sastra. Okey, perkataan sastra ni pada awalnya kita ambil daripada bahasa Sanskrit, iaitu yang perkataan itu ialah kastra yang bermaksud kitab suci. Okey, kita masuk pula pada maksud kesusastraan. Okey, kesusastraan itu apa? Okey, maksud kesusastraan ialah karya penghasilan sastra yang boleh dinikmati atau disampaikan melalui tulisan atau pembacaan dan lisan atau pendengaran. Okey, itu adalah pengenalan kepada kesusastraan. Okey, seterusnya kita masuk kepada kritikan cerpen kanak-kanak yang ingin kita kritik, iaitu Sang Singa yang Pemalas. Apa yang selama saya mengkaji cerpen ini, saya boleh mengenal pasti beberapa kritikan yang boleh ditulis mengambil iktibar atau mengambil menambah baik kepada karya beliau yang seterusnya. Kritikan yang pertama, kritikan teguran yang pertama ialah dari segi watak. Apa yang saya boleh nampak ialah sang singa ini, pengarang menekankan sang singa ini ialah seekor haiwan yang sangat malas. Jadi apa yang kita tahu, sifat malas ini adalah sifat yang negatif. Okay. Kalau macam apa yang kita tahu, buku cerita kanak-kanak ini, Sang Singa yang Pemalas ini ditujukan kepada golongan pembaca kanak-kanak. Jadi segala nilai-nilai yang negatif perlulah kita mengurangkan atau
kita tidak menekankan langsung dalam cerpen, dalam cerita karangan. Okey. Tapi yang saya boleh nampak ialah pengarang ini dia menunjukkan bahawa golongan muda zaman sekarang sangatlah malas dalam mengusulkan sesuatu dalam untuk mencapai sesuatu. Mereka, apa yang generasi sekarang, mereka cuma mengharapkan sesuatu tanpa meletakkan usaha yang setimpal atau usaha yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sebagai contohnya, anak-anak zaman sekarang cuma mengharapkan ibu bapa mereka untuk memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Okey, hal ini sinonim dengan dalam cerita cerpen kanak-kanak ini. Sang singa yang pemanas, iaitu apa yang kita boleh lihat daripada cerita ini, sang singa ini hanya hidup di dalam gua dan merangkap haiwan-haiwan yang lain. Sang singa ini dia menipu haiwan-haiwan lain dengan mengatakan dia sakit. Padahal si sang singa ini dia sihat, tapi dia menipu haiwan-haiwan lain bahawa dia sakit. Jadi haiwan-haiwan lain datang menziarahi sang singa ini kerana bimbang akan keadaannya. Jadi dalam keadaan itu sang singa ini akan memakan haiwan-haiwan lain dan menjadikan mereka sebagai korban. Jadi jelaslah bahawa sang singa ini mengambil jalan mudah dan bersikap malas dan tidak berusaha lebih. Dan samping itu sang singa ini, apa yang kita tahu, dia telah memberdayakan haiwan-haiwan lain dan telah mengkhianati dan juga bersikap malas. Jadi jelaslah bahawa sikap watak sang singa ini tidak patut diberlakukan kepada golongan kanak-kanak. Sebab apa yang kita tahu, golongan kanak-kanak ni dia mudah terpengaruh dengan apa yang mereka, dengan sekeliling mereka. Dan satu, dapat saya. Terima kasih Saudara Faiz. Melalui penerangan Saudara Faiz sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa watak perwatakan dalam sesebuah karya itu memainkan peranan penting dalam menjayakan proses penceritaan sebuah sastra itu. Seterusnya kita ke soalan yang kedua kepada panel yang kedua kita pada hari ini, iaitu Saudara Azad Hashimi. Saudara, apakah kritikan-kritikan lain yang boleh dibuat oleh saudara dalam berasaskan buku ini? Jadi, berasaskan daripada karya buku sastra kanak-kanak sang singa yang pemanas ini, kita dapat antara kritikan-kritikan lain kita dapat keluarkan, kita dapat keluarkan daripada karya ini ialah dari segi plot penceritaannya dan teknik plot. Dari plot penceritaannya, dalam karya sastra kanak-kanak sang singa yang pemanas ini, terdapat banyak unsur-unsur pengenangan situasi dan jalan cerita yang agak tergantung yang menimbulkan tanda tanya kepada para pembacanya, khususnya kanak-kanak. Jadi, penceritaan yang diketengakan oleh pengarang ini dipelajari boleh membosankan dan mengurangkan minat kanak-kanak ini untuk membaca karya sastra seperti itu. Ibu mengetahui bahawa kemampuan yang terbaik kanak-kanak untuk memahami satu penceritaan itu berada dalam otak. Oleh itu, waktu penjelasan dalam sebuah penciptaan plot itu perlulah diberi perhatian oleh pengarang dalam menjadikan sesuatu plot. Plot penciptaan itu hendaklah diolah dengan baik dan mudah serta jelas supaya mudah difahami oleh para pembaca. Seterusnya kita beri kepada teknik plot dalam karya sastra kanak-kanak ini, sang singa yang pemanas ini, pengarang mengetengahkan
teknik dialog dalam paper ini. Saya pengarang menyisipkan teknik-teknik sebagai cadangan dia. Pengarang boleh menyisipkan teknik-teknik lain seperti libas kembali dan libas buka dalam karya penulisannya. Berkenaan teknik-teknik seperti ini dapat menunjukkan cerita ini supaya tidak bersifat mendata dari permulaan hinggalah ke akhir. Jadi teknik seperti ini perlulah diselitkan oleh pengarang supaya dapat menimbulkan keseronokan kepada kanak-kanak terhadap buku yang mereka baca. Sekian saya daripada saya. Terima kasih saudara Adlan atas penjelasan yang baik sebentar tadi. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh saudara Adlan, plot dan teknik plot mempunyai beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam karya sastra tersebut. Seterusnya kita teruskan dengan soalan yang seterusnya kepada saudara Faiz. Saudara, bolehkah saudara jelaskan secara terperinci berkaitan kritikan teguran yang boleh dilakukan dari struktur latar tempat buku tersebut? Terima kasih Tuan Sadis. Okey, apa yang kita tahu latar tempat yang digunakan oleh pengarang terhadap sanksinya ini ialah dua. Apa yang kita tahu bahawa singa bukan haiwan yang duduk di kawasan itu. Singa apa yang kita ketahui ialah baja rimba. Sang singa ini kebiasaannya dia berada di kawasan hutan atau padang rumput. Pengarang menggunakan, kenapa? Pengarang menggunakan latar gua ini. Pengarang menggunakan latar gua ini sebab dapat dikaitkan supaya sang singa ini boleh melakukan kejahatan tanpa diketahui oleh haiwan-haiwan lain. Okay. Sebagai contohnya, apabila ketika sang burung, sang arnab, sang rusa datang ke gua, sang singa boleh memakan mereka dengan sangat mudah. Sebab mereka tidak ketahui bahawa haiwan-haiwan lain telah dimakan. Sebab kawasan gua itu adalah kawasan yang tersedia. Pengarang seharusnya menggunakan haiwan-haiwan yang lebih sesuai yang dapat menggantikan sang singa ini mengikut latar tempat. Sebagai contohnya, kalau di dalam gua, kita boleh menggunakan beruang. Kita boleh menggunakan beruang. Kenapa? Sebab apa yang kita ketahui, beruang ni dia duduk di kawasan yang bergua. Okey, lagipun kalau kita menggunakan haiwan beruang ni, saya rasa penggunaan haiwan beruang ni lebih sesuai dan dapat dikaitkan dengan pemalas ni, sikap singa ni. Kenapa? Yang kita tahu fizikal beruang sangat besar. Jadi dia boleh dikaitkan dengan pemalasnya sang beruang ni dalam berburu, dalam bergerak, dalam pergerakan. Jadi lebih sesuai dengan sang singa. Sang singa ini apa kita ketahui, dia berotot, tidak terlalu besar fizikalnya. Jadi bagi saya tidaklah sesuai jika dikaitkan dengan jika latar tempat singa itu ialah gua. Seharusnya menggunakan latar tempat, kalau lebih sesuai, kita boleh menggunakan semak belukar untuk sang singa ini. Apa yang kita tahu, semak belukar juga merupakan salah satu tempat persembunyian. Jadi daripada pendapat saya, semak belukar boleh menggantikan latar tempat itu. Sekian. Terima kasih. Terima kasih saudara Faiz atas pencerahan terhadap kritikan teguran dari struktur latar tempat buku tersebut. Seterusnya, nampaknya pemilihan latar tempat dalam penceritaan
amat penting bagi memastikan terdapat perkaitan antara pemilihan atau tempat tersebut dengan jalan penceritaan karya tersebut. Seterusnya kita teruskan soalan terakhir kepada saudara Adlan. Saudara Adlan, bolehkah saudara menerangkan satu lagi kritikan teguran yang boleh dibuat dari aspek struktur nilai dan pengajaran dalam buku tersebut? Baiklah. Selain daripada aspek latar yang digunakan oleh saudara Muhammad Faiz tadi, tapi aspek nilai dan pengajaran juga terdapat beberapa kritikan yang kita boleh. Pengarang menggunakan nilai dan kemalasan yang dalam kita ini yang boleh menjadi ikutan negatif kepada pembacanya, iaitu kadang-kadang terpulak. Dalam translasi semua karya itu yang tekan pembacanya itu kadang-kadang pengarang seharusnya menyebutkan nilai-nilai muji yang baik yang boleh menjadi ikutan dan pengajaran kepada kanak-kanak sekaligus ini dapat berkembangkan tahap pemikiran kita mereka. Misalnya nilai-nilai seperti tolong-menolong, bantu, bersama, rajin, baik hati dan sebagainya boleh diterapkan dalam cerita karya sastra tersebut. Oleh itu, penekanan terhadap sikap-sikap negatif seperti kita malas ini tidak selalunya ditongolkan dalam dan ditinggalkan dalam karya sastra kanak-kanak ini kerana ia memberikan impak negatif kepada pembacanya, iaitu kanak-kanak. Sebaiknya pengarang boleh juga menyelitkan unsur-unsur nilai negatif, tetapi bukanlah pada watak utama. Padahal pada pengarang boleh meletakkan nilai negatif itu pada watak sampingnya untuk menjadi ikutan dan contoh teladan yang tidak sepatutnya diikut oleh kanak-kanak sendiri. Dan contoh itu tidaklah seharusnya dilakukan oleh mereka. Jadi penerapan dan nilai dalam nilai dan pengajaran ini yang baik dalam karya sastra seharusnya diterapkan oleh pengarang supaya bertujuan untuk melahirkan kanak-kanak yang mereka terdapat yang tinggi dan memiliki akhlak yang baik sejak usia kanak-kanak lagi. Dan ini selalu dengan sebuah peribahasa, melentur dulu biarlah lari darinya. Hal ini juga dapat membentuk golongan generasi muda yang berhemat tinggi dan mempunyai kepribadian yang berbulu. Dan itulah aspek-aspek nilai dan pengajaran yang perlu dikenakan dalam karya sastra kanak-kanak seperti ini. Ibuan terima kasih kepada saudara Adlan dan tidak lupa juga kepada saudara Faiz atas pencerahan yang sangat bermanfaat pada hari ini. Nampaknya kita berada di penghujung majlis. Diharapkan forum kita pada pagi ini dapat memberi manfaat, dapat memberi sedikit sebanyak manfaat dan ilmu kepada hadirin hadirat yang datang pada hari ini supaya kita mengambil pengajaran dan pengalaman berdasarkan apa yang dikatakan oleh kedua-dua panel kita pada pagi ini. Nampaknya kita akhiri forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.